Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaannya kita bertemu lagi pada kali ini di Dewan DU Center Dakwah Unlimited. Dan tajuk kita pada pagi ini ialah hadis yang ke-18 daripada 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib. Pada kuliah subuh sekejap tadi di Masjid Batu 2.5 Mak Cili, kita telah baca hadis yang ke-17 yang mengesahkan tentang makna muflis yang sebenarnya. Makna muflis. Adik-adik ni tahu tak makna muflis ke apa? Biasa dengar tak? Biasa dengar? Enggak dia makna muflis? Miskin. Lagi? Hop belakang ni ganggu kuat. Miskin lagi? Fakir lagi? Sesak. Fakir, miskin, sesak, tak ada duit. Muflis, kita betul tu dah, muflis ni orang yang tidak ada apa-apa. Dari segi kita faham, sahabat dulu pun faham gitu juga. Muflis ni orang yang la dirhama wala mata', duit pun tak ada, aset harta pun tak ada. Tapi Nabi sebut muflis yang dimaksudkan ialah orang yang banyak pahala. Bila sampai pada mahsyar, bila mula dibicarakan, pahala dia terpaksa diberikan kepada orang lain yang dia buat khianat semasa atas muka dunia. Contoh A ada buat khianat ke B, dia ambil harta B, dia curi ke, dia tipu ke, ataupun dia pukul ke, ataupun dia buat khianat apa-apa lah. B ni sakit hati ke A, dia sopoh ke, sopoh tahu. Bila sampai di akhirat, A ni banyak pahala, tapi kerana dia masa dunia dia buat khianat ke B ni, maka di akhirat B boleh tuntut pahala. Mula sopoh aku, mula ambil baju aku, mula curi duit aku, mari pahalamu. Maka A ni terpaksa bui pahala dia kepada B, nak bayar balik segala kejahatan yang dia buat. Faham tak ni? Sebab tu kita tak boleh khianat orang. Awak duk saing ni ke, jangan ambil bagi orang, walaupun Maggi sebuku. Buka lah ke saing, alhamdulillah Maggi. Ambil ibu hai puak makan. Saya ni tu dia mari, siapa yang Maggi aku? Tak tahu. Sedara. Nanti di akhirat awak ni ada pahala semaya, puasa, ngapa Quran. Tengok pernah curi Maggi orang. Tu Maggi kata, "Oi, Maggi aku." Dia tak boleh bayar dengan Maggi dah, bayar dengan pahala. Rugi tak kita? Rugilah, pahala kita banyak, tapi kita terpaksa bayar pada orang.
sehingga habis pahala dia. Bila habis pahala dia, dia terpaksa tanggung dosa orang hak dia buat khianat pula. Itulah muflis yang diceritakan dalam hadis yang ke-17. Hari ni, pagi ni pula kita nak tengok hadis yang ke-18. Tajuk dia, manusia pertama mendengar tiupan sangkakala. Manusia pertama, first person, dan manusia pertama, awalun nas, mendengar tiupan sangkakala. Sangkakala apa? Dah tahu sangkakala? Tak tahu. Sangka tahu. Sangka tak tahu juga. Kala tahu. Sangkakala ni ialah apa dia? Siapa yang ditugaskan tiup sangkakala? Israfil, malaikat Israfil. Jangan Israfil ni orang pula. Malaikat Israfil bila diperintahkan oleh Allah untuk Israfil tiup sangkakala, maka Israfil ni akan tiup. Berapa kali Israfil tiup? Dua. Tiupan yang pertama mematikan semua makhluk. Setiap yang bernyawa mati. Manusia bernyawa mati, haiwan bernyawa mati, malaikat pun mati juga. Israfil pun mati juga. Dia yang tiup, dia mati. Siapa yang tidak mati? Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak akan mati. Selepas ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama akan ditiup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua ni ditiup selepas berapa hari? 49 hari. 409 hari. Bainan nafakhataini arba'ina sanah, Nabi kata. Di antara dua sangkakala itu tempohnya 40 tahun. Arba'ina sanah, 40 tahun. Bila cukup 40 tahun, Allah hidupkan Israfil, minta Israfil tiup balik. Israfil pun tiup. Tiupan yang pertama mematikan, tiupan yang kedua menghancurkan. Lepas mati hancur pula. Menghidupkan. Menghidupkan yang mati, semua akan hidup balik. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Sambung. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal surah Yasin. Wa nufikha fis-sur, bila ditiup sangkakala, iaitu yang kedua. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka kamu dapati mereka bersegera menuju ke Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka, iaitu Allah. Mana kata hidup, tiup sangkakala yang kedua juga hidup, semua bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di padang mahsyar. Qalu ya wailana, ada yang berkata, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina, siapa pula yang menghidupkan kami daripada tidur kami? Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami daripada tidur kami? Maka dijawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, maka benarlah nabi-nabi. Ada riwayat azab kubur ni tak ada. Azab kubur ni tak ada. Manusia bila mati masuk kubur, dia tidur.
Dia tidur. Dah. Dalil dia ayat tadi. Bila tiup sangkala baru dia kata, siapa ni yang gerak kami tidur ni? Maknanya orang mati ni tidak diazab dalam kubur, mereka tidur. Betul ke tak? Tu ayat Quran kata tidur. Cakap ayat Quran salah. Ayat Quran kata tidur. Cakap kata ayat Quran salah. Kita kata kalau kata dalam kubur tak ada azab kubur, itu salah. Sebab dalam kubur ada azab kubur. Tu dalam ayat kata tidur, kita kena ingat tiupan sangkakala ni dua kali. Tiupan yang pertama itu mematikan semua orang. Fir'aun, Abu Jahal, Namrud, hona kena azab lah ni kan. Mati lama ribu-ribu tahun dah. Sekarang ni dalam kubur. Kena azab ke tak? Fir'aun kena katok gedung gedang. Tak berhenti lagi ni. Lah ni, sapalah hari kiamat. Bila tiup sangkakala yang pertama, Mukanaki pun mati, Fir'aun pun mati pula. Dia mati dah, mati pula. Itulah dia rehat selama 40 tahun. Bila tiup sangkala yang kedua, dia terkejut. Allah, bangun pula. Sudahlah, kena katok pula dah lah. Dia tahu bangun dia daripada tidur akan terima azab pula. Tu dia kata, ya wailana, celakalah kami, man ba'athana min marqadina. Siapa pula pandai-pandai kejutkan kami daripada tidur kami. Kita tidur molek dah 40 tahun ni, bangun pula, mampu pula lah. Ayat tadi bukan kata tak ada azab kubur. Ayat tadi nak sebut azab kubur ni ada tiupan sangkakala ada dua. Hari ni kita nak kata tiupan sangkakala yang pertama. Yang pertama ditiup oleh Israfil. Mana tempat dia, tak usah tanyalah. Langit pertama ke langit kedua ke langit ke-10, kau tak usah tanya. Tu bukan kerja kita. Kita tahu dalam hadis-hadis yang sahih, Israfil meniup sangkakala. Dan disebut oleh satu hadis, Nabi kata sekarang ni bila 1400 tahun itu. 1400 tahun itu Nabi kata sangkakala telah berada di mulut Israfil. Sangkakala ni duk mulut Israfil. Tunggu masa green light daripada Allah Ta'ala. Allah kata tiup, maka Israfil pun tiup. Faham tak? Mana kata ready, betul-betul ready nak tiup. Bukan kata Israfil baru duk mandi, baru duk gosok baju. Kalau tu lambat lagi lah. Israfil duk dia bilik air baru tu, lambat lagi tu. Ni dia ready dah. Sangkakala duk mulut dah. Tunggu masa nak dia tiup, maka itulah saat-saatnya. Bila sangkakala ditiup oleh Israfil, siapa yang mendengarnya? Kita baca hadis An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 shahra aw 40 ama fayab'athu Allahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwatu ibn Mas'ud فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل la dakhalathu alaihi hatta taqbidahu qala sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal. Baik, terjemah dulu sikit. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar pada umatku lalu menetap selama 40. Aku tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Nabi kata ke dia? Nabi kata
Di akhir zaman ni akan keluar Dajjal. Siapa kenal Dajjal? Kenal? Biasa jumpa? Tak biasa. Ada nombor telefon? Ada. Takkan ada nombor telefon Dajjal lah. Dajjal, biasa dengar ke? Dajjal ni mata so ke dua? Dua. Se kedua? Tu apa kata se? Dua pula? Tukar dah? Cepat tukar. Dajjal ni besar ke kecil? Wallahu a'lam. Dajjal ni raksasa ke orang? Orang. Dajjal ni jangan nampak macam raksasa ustaz dulu masa besar-besar awak dulu, kecil-kecil dulu. Duk ingat Dajjal ni raksasa. Tahu raksasa? Hak lawek atromel lah. Wah, mata sebutir tah ni. Jalan geduv. Kita duk fahamnya gitulah Dajjal. Tapi rupanya tidak. Dajjal ni orang, manusia serupa kita. Mata dia dua, bukan satu. Cuma rusuk satu. Dia hanya melihat dengan satu mata. Baru ni ada dalam the forward di India, lahir seorang bayi, mata dia sebutir atas dahi. Mata dia sebutir. Orang hak forward gambar tu kata, awas, Dajjal telah lahir di India. Siye budak tu. Ni kata Dajjal. Kalau mu tahu tu Dajjal, kecik-kecik mati lah. Okay, kalau betul tu Dajjal, tak usah selamatkan dia, cekik biar mati. Selamatlah kita. Betul tak? Tu bukan Dajjal, tu baby. Dia cacat, mata dia so. Dajjal ni, dia manusia, mata dia dua, cuma dia melihat dengan satu mata. Dajjal ni telah ada zaman Nabi lagi. Zaman Nabi. Dan dia sedang berada di satu tempat yang tidak diketahui dan akan keluar di akhir zaman. Dia keluar buat apa dia? Dia keluar untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Dajjal ilmu ataupun kuasa yang tidak terbatas. Dia boleh buat apa sahaja yang dia nak. Sebab tu dia mengaku diri dia Tuhan. Dia suruh manusia sembah dia sebagai Tuhan. Siapa yang mengaku Dajjal sebagai Tuhan akan mendapat kesenangan. Siapa yang lawan Dajjal, tak mengaku Dajjal sebagai Tuhan, akan mendapat kesengsaraan, malah akan dibunuh. Dajjal. Sebab tu kita jangan bercita-cita nak berjumpa dengan Dajjal. Nabi ajar doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Pak perkara kita kena minta lindung. Yang pertama azab kubur, yang kedua azab neraka, yang ketiga fitnah semasa hidup dan selepas mati, yang keempat fitnah dajjal. Nabi minta lindung, ajar kita supaya jangan sempat bertemu dengan Dajjal. Jangan ada cita-cita kita nak bertemu dengan Dajjal. Buat status Facebook, Dajjal keluarlah kamu, aku nak selfie. Nak selfie dengan Dajjal. Jangan ingat kita ni kuat dah iman, kita akan boleh berhadapan dengan Dajjal. Dajjal mari aku sekeh lah, aku sepak lah. Dah ayah P mari pun kan? Ayah P bukan Dajjal lagi, mati dah kena ayah P. Mari ustaz-ustaz hak sesat tu pun kita pun siung tangan dah ni, siung tangan. Padahal duk mengajar hadis palsu, duk mengajar kisah palsu, duk mengajar benda-benda khurafat, benda karu. Tu dah tertipu kita. Tu bukan Dajjal, tu Dajjal jilah, Dajjal kecil. Anak-anak buah Dajjal baru. Yang muncul sebelum munculnya Dajjal, siapa? Anak-anak buah Dajjal. Dia mari macam-macam. Ada mari pakai kakuk,
ada mari dengan pakai necktie, ada mari dengan pakai jubah, pakai serban. Siapa sahaja tak kira penampilan, asal mereka mendakwa perkara yang dusta dan mengajak kepada kesesatan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itulah Dajjal. Wak hijau dah Dajjal. Dajjal dia terus terang. Dia kata, aku ni Tuhan, sembahlah aku. Orang tanya, wahai Dajjal, kalau mun Tuhan, turunkan hujan. Susah juga nak turun hujan kan? Susah. Nak turun hujan ni susah. Sebab tu orang nak tahu Dajjal Tuhan atau tidak, dia suruh Dajjal turunkan hujan. Dajjal tunjuk ke langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Hujan serta merta. Lagi satu tempat yang kering kontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, air pun tak ada. Penduduk tempat tu kata, wahai Dajjal, kalau kamu benar-benar Tuhan, suburkanlah bumi kami, tanah kami, kawasan kami ni. Dia tunjuk kepada bumi yang kering kontang, wahai bumi, hiduplah kamu. Hijau serta merta, tumbuh serta merta, tumbuh-tumbuhan. Bisa tak? Siapa ke perekak, dia lalu kat kubur, orang nak uji dia, kalau kamu benar-benar Tuhan, wahai Dajjal, hidupkan ayahku yang telah mati. Dajjal tunjuk kepada kubur, wahai si fulan bin si fulan, hiduplah kamu dengan izinku. Dajjal kata, hidup dengan izin dia. Terbelah kubur, bangun hak mati puluh-puluh tahun dah. Tak percaya lagi. Sebab tu jangan bercita-cita bertemu dengan Dajjal. Takut-takut dengan kadar tahap keimanan kita ni tak luluh. Tak luluh. Gisiung tangan Dajjal dekat habislah. Ni baru mari pendusta agama baru. Duk mari royak tu ni benda pelik-pelik kita percaya dah. Ayah peng suruh makan tai kambing baru. Tahu tai kambing? Orang sakit pergi jumpa ayah peng wi tahi kambing. Ni makjun kuat salasah klik makan. Dia makan, sakit dia hilang. Dia duk sakit lama dah, makan ubat hospital tak jadi, operate tak jadi, makan ubat ayah peng sembuh. Maka dia mengaku bahawa ayah peng ni betul-betul Nabi, betul-betul Tuhan. Ayah peng bukan Dajjal, dia baru Dajjal kecil. Dajjal sungguh ke keluar akhir zaman bila kita tak tahu. Dan kitanya minta supaya jangan sempat dengan kita. Jangan minta kita sempat bertemu dengan Dajjal. Jangan kecil besar, Dajjal mari aku tak apalah. Oh no. Dajjal ni dia boleh pergi ke seluruh dunia kecuali dua tempat, Makkah dengan Madinah. Di U Center ni hari-hari kemamen ni. Pagi mari, petang mari. Kemamen Malaysia ni kan, pagi petang dia mari. Tu Dajjal. Nabi kata, yakhrujud dajjalu fi ummati, akan keluarlah Dajjal dalam umatku, fayamkusu arba'in, dan dia tinggal bersama umatku ini 40. Perawi hadis ni kata, aku tidak tahu 40 ni 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. 40 hari pun sudah cukup menghuru-harakan, apatah lagi kalau 40 tahun kan? Bayangkan kalau Dajjal berleluasa di dunia ini 40 tahun. Allah, tak ada lah manusia yang selamat daripada kesesatan Dajjal. Fayab'asullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'udin. Sambung Nabi lagi. Kemudian Allah mengirim Isa ibn Maryam, seolah-olah wajahnya seperti Urwah bin Mas'ud, untuk menghapuskan Dajjal. Bukan kerja Spiderman, walaupun dia macam-macam No Way Home, Near From Home, karut yang berlaku tu. Spiderman tak boleh menghapuskan Dajjal, apatah lagi Superman, apatah lagi Power Rangers. Tak ada. Yang boleh menghapuskan Dajjal siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, Isa bin Maryam, Nabi Isa belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia masih hidup dulu sampai sekarang. Tu hak disalib tu Ustaz, hak disalib tu bukan Nabi Isa. Orang yang disamakan mukanya oleh Allah dengan muka Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar oleh orang dia sendiri untuk bunuh dia, dia lari, Allah angkat dia naik ke langit. Maka tinggallah Nabi Isa sejak hari tu sampai sekarang ni. Dan Nabi Isa sampai satu masa ditugaskan oleh Allah untuk turun dari langit ke dunia. Buat ke dia? Tugas dia ialah fayatlubuhu fayuhlikuhu, untuk memburu Dajjal dan membinasakannya. Kena siapa yang ada buku kena beki sikit terjemahan. Terjemahan dalam buku tu seolah-olah wajahnya seperti Urwah bin Mas'ud, lalu membatalkan dan membinasakannya. Bukan membatalkan tu salah. Fayatlubuhu ni makna mencarinya, memburunya. Lepas buru jumpa, fayahlikuhu, kemudian Nabi Isa membinasakan Dajjal. Baik, Nabi ada sebut sini turun Nabi Isa seolah-olah mukanya seperti Urwah bin Mas'ud. Siapa biasa dengan nama Urwah bin Mas'ud? Tak biasa kan? Biasa? Tak. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu orang Taif. Dia ni asal Taif, tapi duduk di Mekah Al-Mukarramah. Dia seorang pemimpin kaum. Dia seorang pemimpin bagi kaum dia, seorang yang intelektual, seorang yang profesional. Nama Urwah bin Mas'ud. Seorang yang kacau. Dari segi rupa ada rupa, dari segi kepandaian memang profesional, dari segi talented, pemimpin yang berwibawa. Urwah bin Mas'ud. Dia dipilih oleh Quraisy berbincang dengan Nabi dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Siapa ingat perjanjian Hudaibiyah? Hudaibiyah ni pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi bersama sahabat nak pergi buat umrah di Makkah Al-Mukarramah. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah kan. Nabi tak gigi ke Mekah. Nabi tak balik ke kampung halaman 7 tahun. Sahabat-sahabat tak balik. Mereka semua rindu kepada Mekah. Akhir ajak Nabi pergi buat umrah. Nabi bersama dengan sahabat-sahabat, orang Mekah, orang asal, orang Madinah, keluar daripada Madinah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Hudaibiyah, mereka disekat oleh kaum Quraisy. Quraisy tak bagi masuk Makkah. Quraisy kata menurut dia gede ramai-ramai ni. Dan perbincangan itu dihantam Urwah bin Mas'ud. Ketika tu dia masih belum Islam. Dia pergi jumpa Nabi di Hudaibiyah. Dia tengok bagaimana akhlak Nabi. Dia tengok bagaimana sahabat-sahabat ni melakukan berinteraksi dengan Nabi, sehingga dia rasa kagum. Dia tengok tak ada lah, dia ni Urwah ni, dia pernah berjalan ke kerajaan Parsi, kerajaan Rom, kerajaan besar-besar. Dia tengok rakyat bagaimana menghormati raja, tapi dia tak pernah tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi memperlakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Urwah tengok tu, Urwah tahu bahawa Nabi dan sahabat ni mari bukan untuk perang, mari untuk buat umrah, pakai pun ihram, tak ada senjata. Urwah balik kepada kaum dia di Mekah. Dia kata, Muhammad ni mari bukan nak perang. Muhammad dengan kaum dia ni mari nak semata-mata nak menziarahi Masjidil Haram dan melakukan umrah. Dan kita kena ingat, kata Urwah, aku tak pernah tengok lagi mana-mana orang memperlakukan kepada pemimpin mereka sebagaimana sahabat Muhammad melakukan kepada Muhammad. Muhammad tidak akan meludah kecuali tangan-tangan sahabat ni ditadah ludah Nabi. Ludah Nabi. Tak apalah moga Nabi kan. Nabi hidup lagi, Nabi meludah, sahabat tadah. Nabi ambil wuduk, sahabat berebut ambil air bekas wuduk Nabi. Tak apa. Memang hak tu kita pun kalau ada situ kita berebut. Kalau betul tu air
bekas wuduk Nabi, okay? Tu air ludah Nabi. Disebut ada satu hadis cerita Nabi ni, di bawah katil Nabi ada bekas yang dibuat daripada batang kurma. Batang kurma dia kerak tinggi ni, dia korek dalam macam bekas lah, bekas kayu. Nabi letak bawah katil untuk Nabi buang air pada waktu malam. Malam-malam kalau Nabi bangun nak kecing, tak kena pergi tandah dah, kecing dalam tu. Dan biasanya bekas ni akan dibuang oleh seorang hamba pada waktu pagi. Oleh isteri Nabi. Dan isteri Nabi akan ambil, akan pergi curuh air kecing ni lah. Satu kali isteri Nabi nak ambil bekas tu kosong. Nabi tak kecing kau semalam ya? Tanya hamba dia, kata kau tak ada curuh air? Tak curuh. Lepas tu saya minum. saya minum air kecing Nabi. Nak ayatnya, kalau hak Nabi sungguh tak ada masalah. Lon ni masalah orang duk mendewa-dewakan, tak tahu sungguh kodok. Wak pameran peluh Nabi. Nasabah pun tidak. Peluh Nabi ni masih ada dulu sampai kelak ni. Awak percaya? Ustaz tak percaya. Darah masih ada dulu sampai sekarang. Rambut tu boleh kira lah, tu pun sorak nampak halus. Tak tahu rambut Nabi sungguh kodok ribu-ribu tahun. Kita kalau hak sungguh tak ada masalah. Memang kita akan bertabarruk, kita akan mengambil berkat daripadanya. Ni dah lah tak tahu asal usul, lepas tu duk gila kau replika pula. Gila kau replika capal Nabi. Replika tahu? Lukis sewak, lukis capal, lepas tu buat bentuk capal. Macam-macam capal dah lah ni. Hak terbaru tu bit lah ni, bantal capal kepada anak-anak yang teriak malam. Ibu bapa yang orang panggil ada anak teriak malam, beli bantal capal. Bantal berbentuk capal, buat anak tidur si atas tu akan hilang daripada gangguan malam. La haula wala quwwata illa billah. Ni dia panggil menunggang agama. Menunggang agama. Nak nego batan, nego lah. Buatlah bentuk ikan ke bentuk gajah ke. Menuak bentuk capal pun tak apa, tapi jangan mendakwa benda-benda yang bukan-bukan. Tidur atas batan ni akan mendapat kebaikan, mimpi yang baik, tidak jauh daripada gangguan. Silap-silap boleh pahala 1000 kali umrah. Siapa tidur atas batan capal seperti mengerjakan umrah 1000 kali. Mampu. Jangan jual nama Nabi dengan begitu mudah. Urwah bin Mas'ud, Nabi kata Nabi Isa akan turun daripada langit, muka dia ni seolah-olah Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi Isa turun buat apa dia? Nabi Isa turun ni fayatlubuhu fayuhlikuh, maka Nabi Isa alaihi salam memburu Dajjal, fayuhlikuh, dan membinasakan Dajjal. Lagu mana tu wallahu alam, tapi yang boleh membunuh Dajjal hanyalah Nabi Isa alaihi salam. Summa yamkusun nasu sab'a sinin, kemudian manusia hidup selama 7 tahun. Tidak berlaku sebarang permusuhan antara dua orang. 7 tahun. Dalam masa pemerintahan Nabi Isa alaihi salam, seluruh dunia berada dalam keadaan baik. Tak ada orang balah, tak ada orang bermusuh, tak ada orang mengkhianati selama 7 tahun. Kemudian Allah mengirimkan angin sejuk dari arah Syam, maka tidak seorang pun di muka bumi yang ada dalam hatinya seberat zarrah daripada kebaikan atau iman yang tertinggal, melainkan diambil ruhnya, sehingga sekiranya ada seseorang masuk ke dalam perut gunung, nescaya angin itu akan masuk untuk mengambil ruhnya. Lepas 7 tahun Nabi Isa memerintah, Allah hantar angin yang berasal daripada Syam. Syam ni Syria lah, Jordan mana tu. Angin tu akan merembak ke seluruh dunia. Siapa je kena, orang tu orang yang ada iman walaupun sebesar zarah dalam hati,
orang itu akan mati. Asal orang baik ya, baik pun bobo baik ya, moga sikit ya, ada iman dalam hati ni bukit, tapi ada iman, dia percaya kepada Allah, kena angin tu mati. Walaupun berusaha untuk lari, ginusuk dalam gunung, ginusuk dalam gua, angin tu tetap memburunya. Bila dia kena angin tu, dia akan mati. Katanya, aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi ni lagi, sambung lagi nak hadis. Nabi sambung lagi, maka tinggallah sejahat-jahat manusia. Lepas orang baik mati, hak tinggal siapa dia? Orang jahat. Orang jahat. Okay. Orang baik mati habis dah. Kena angin yang berasal dari Syam, mati habis dah orang baik. Yang tinggal hanyalah orang jahat. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qawadathu. Baik, qala fayabqa shirarun nasi fi khiffati at-tayri wa ahlamis siba'. Yang tinggal sejahat-jahat manusia yang berlumba-lumba mengejar syahwat. Yang berlumba-lumba mengejar syahwat. Kalau tengok daripada matan hadis ni, Nabi guna satu istilah, yabqa shirarun nasi fi khiffati at-tayr wa ahlamis siba'. Yang berbaki hanyalah sejahat-jahat manusia fi khiffatit tayr wa ahlamis siba'. Khiffatit tayr, nyanyian burung-burung. Ahlamis siba' makna dia kebuasan binatang-binatang buas. Maksud nabinya, sejahat-jahat manusia ni seperti nyanyian burung. Burung kita tengok dia terbang, laju je, bunyi tidak ada apa yang menghalangnya. Mereka sentiasa riang gembira, terbang gimari. Burung, kenal kan burung? Sebagaimana burung itu bebas berterbangan, bercicipan tanpa ada halangan, begitulah sejahat-jahat manusia ni dalam memenuhi kehendak nafsu syahwat. Mereka akan penuhinya dengan penuh riang gembira, seperti riang gembiranya burung. Suka buat kejahatan. Kita ni kadang-kadang kalau buat dosa, ya mari, silap aku ni, ya Allah, lewatnya mayasa gini. Hari tu tak tahulah guano pergi mayasa pukul 7 petang, ngorek 7.20. Mayasa pukul 7. Lepas wisalah tu kita dengung, ya Allah, oh teruknya aku hari ni, mayasa pukul 7. Kita ni kalau buat apa-apa salah, kata kau sayang kau, kita akan rasa bersalah. Faham tak? Orang yang bila buat salah, dia rasa bersalah, itu tanda hatinya masih hidup. Dia buat salah, dia rasa bersalah. Astagfirullahalazim. Dia salah lalu lah, air tu mercik, nampak ada kena pocik naik motor. Pocik di belakang tu gitu. Dia pun astagfirullahalazim, silap, la ilaha illallah, astagfirullah. Dia rasa bersalah. Astagfirullah, silap lah. Gitu pun kucing. Tak tahu kucing ada buah tayar. Dia reverse. Kalau duduk di belakang, nampak di kamera belakang tu, ni duduk buah tayar. Tengok-tengok, mampu dah. Astagfirullahalazim. Rasa bersalah. Padahal tak sengaja, dia tak tahu pun. Tu tanda hatinya masih hidup. Orang jahat ni, dia buat jahat dengan penuh riang gembira. Kucing lari dah, dia tepuh lagi. Kucing lari, kucing, dia tepuh. Kucing lari, saya pak naya kucing, ha, dia sokong. Padam kau jadi kucing sangat. Jadi rimah lah, kau tak sepak. Dia buat jahat, dia ambil hak orang, dia berzina dengan penuh orang kegembiraan. Tu makna syirarun nasi fi khiffati at-tayr. Sejahat-jahat manusia buat jahat ni menurut hawa nafsu ni dengan penuh kegembiraan. Wa ahlamis siba', dan kepuasan binatang buas. Dari segi kejahatan, buah dia serupa binatang buas. Binatang buas yang tidak ada peri kemanusiaan. Rima, dia marah, dia terkai manusia, dia rau makan. Ada rima yang berlemah lembut. Assalamualaikum. Makan sikit dah. Kau linga. Ada tak ada. Rima ni mana ada minta kau linga. Gajah jejok manusia, dia naik angin molek.
Budak kecil kau orang tua kau dia jejok sebagaimana ganasnya binatang buas, begitulah ganasnya sejahat-jahat manusia di akhir zaman selepas Nabi Isa membunuh Dajjal dan Nabi Isa memerintah 7 tahun dengan aman damai. Mari angin, orang baik ni tak ada habis dah mati belaka, tinggallah sejahat-jahat manusia. Cuba bayangkan bumi ni dipenuhi dengan orang jahat. Orang jahat yang berbangga dengan kejahatan. Dia bangga. Buat live, buat jahat ni buat live. Share. Aku buat jahat ni, share. Lah dia kata orang, dia sopah orang, dia buat live video. Jahat tak? Itulah sejahat-jahat manusia. Allahu Akbar. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Orang jahat ni mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Fayatamatsalu lahumus syaitanu fayaqul ala tastajibuna fayaqulun fama ta'muruna fayamuruhum bi'ibadatil awthan wa hum fi dhalika darrun rizquhum hasanun 'aishuhum. Allah. Maka tinggallah sejahat-jahat manusia yang berlumba-lumba mengejar syahwat. Mereka tidak menyuruh melakukan kebaikan dan tidak menegah kemungkaran. Syaitan menjelma kepada mereka. Orang jahat ni di akhir zaman syaitan akan menjelma kepada mereka. Lalu syaitan berkata, tidakkah kamu menerima perintah? Kata, awak kita tak terima perintah lagi ke? Manusia jahat ni tanya, apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Perintah gapo pula? Suruh buat gapo? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, dan pada ketika itu rezeki mereka melimpah ruah dan kehidupan mereka baik. Saya kata benda kecil je, sembah berhala ya. Berhala pun tak perlu besar-besar, hang kecil-kecil tak apa dah, asal berhala ya. Maka bagi mereka sembah berhala ni tidak ada gapo-gapo. Lah ni jahat-jahat orang pun kan. Hak kata orang kalau kita sungguh sembah berhala tak sih. Orang tu jahat, dabel, kata orang, bedi orang. Kan? Kita kata, boh, sembah berhala boh. Suruh dia sembah berhala, dia nak kata sih. Tak sih, kenapa ni mengingat kapi? Marah dia. Dah mayat dah. Kata orang macam musuh aku semua berhala mengingat kapi. Aku Islam. Tapi nak sebut ni waktu ni jahatnya manusia bila syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, mereka terus mentaatinya. Berhala ke berhala lah, asalkan mereka mendapat rezeki yang melimpah ruah dan kehidupan mereka baik. Hak tu hak mula-mula sekali. Asal boleh, asal masuk ya, tak kira lah syaitan suruh pun. Kemudian baru masuk tajuk. Selepas sampai masa tu, masa tak ada manusia baik atas muka dunia, sejahat-jahat manusia hidup seperti binatang buas, bangga melakukan kejahatan, dan mereka ini hidup oleh keadaan yang baik, sehingga syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Kemudian sangkakala ditiup. Ketika itulah Allah perintahkan sangkakala itu ditiup. Allah ni ramai lagi orang ngapal Quran, ulama-ulama ramai lagi ke. Tok guru ustaz sebut mula di Pakistan, dia kata mu tak usah rusing. Selagi sekolah aku ni ada, khidmat lambat lagi. Selagi pondok dia ni ahsanul ulum masa tu. Pondok aku, madrasah aku ni ada. Mana kata di seluruh dunia ada madrasah-madrasah, ada tahfiz Quran, ada ngapal agama, ada kuliah-kuliah. Masih berjalan, mu tak usah rusing lah. Khidmat lambat lagi. Khidmat lambat lagi. Khidmat ni bila? Ni suasana yang orang panggil cukup teruk. Orang buat jahat tu jadi bangga. Bila ditiup sangkakala, tidak seorang pun yang mendengarnya, melainkan ia mencondongkan sebelah lehernya dan mengangkat yang lain. Tiupan sangkakala ni bukanlah orang mari derah membingitkan telinga, dah. Ditiup tak ada orang dengar.
Yang dengar ni orang yang betul-betul fokus. Dia tok hak ni bawah, dia naik di atas. Macam kita nak dengar sayup-sayup tu, reaksi kita lagu mana? Kita jatuh hak ni naik hak ni kan. Tok tangan sini pula. Dengar. Dah muka keru, kita betul-betul fokus nak dengar macam dengar benda ya. Tak dengar. Ada. Nabi kata tiupan sangkala tu didengari oleh orang yang betul-betul fokus. Katanya yang mula-mula mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Ni orang yang mula-mula dengar tiupan sangkala, hok duk tengah pada pasir tu. Dia pegang unta, dia tengah duk beki tempat unta dia minum air, dia mungkin di tempat tanah lapang, jauh daripada kenderaan, tak ada bunyi aju kereta motor. Kita duduk bandar ni kak, memang tak dengar. Memang tak dengar. Rong-wang, bunyi macam-macam. Orang ni duduk mana? Tengah pada pasir. Dia pergi hutan. Orang pergi hutan tengah pada pasir. Orang tak pergi hutan dalam bandar. Dia buat kandang, ada tempat hutan minum air. Dia tengah beki ni, dia dengar. Macam dengan sesuatu. Dialah orang mula-mula dengan tiupan sangkakala. Allah. Lalu dia mati dan manusia pun mati. Lepas dengar tak mati. Ni tiupan yang pertama yang mematikan semua orang. Bila dengar mati. Kemudian Allah mengirimkan atau katanya menurunkan hujan. Ada perkataan Al-Quran tu buat ya silap taib. Kepada siapa yang ada buku, Allah mengirimkan atau katanya Al-Quran menurunkan hujan. Buang Al-Quran tu. Al-Quran tak sepatut ada situ. Terjemahannya, kemudian Allah mengirimkan atau katanya perawi atau Nabi kata menurunkan hujan. Sama ada mengirimkan atau menurunkan. Seakan-akan ia embun ataupun hujan. Hujan ni pula tak pasti sama turun seperti embun, sikit-sikit ataupun turun lebak seperti hujan. Nu'man keraguan. Nu'man perawi hadis ni dia ragu. Nabi sebut tu hak mana? Mengirimkan ke, menurunkan ke, hujan ke, embun ke, dia ragu. Lalu tumbuh daripada hujan tadi jasad manusia. Lepas hujan itu turun, jasad manusia hak mati dah ni kan, hancur dah, akan tumbuh balik. Kemudian sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu. Lepas hujan turun, tubuh manusia hancur dari tanah ni akan tumbuh kembali berisi, adanya jasad. Tiup sangkakala yang kedua, maka mereka pun bangun. Wa nufikha fi sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kemudian diseru, wahai sekalian manusia, marilah kamu semua kepada Tuhanmu. Kemudian bunyi ada suara, ya ayyuhan nas halumma ila rabbikum, wahai manusia bersegeralah kepada Tuhanmu. Waqifuhum innahum mas'ulun. Maknanya ialah okey, duduk belakang, tunggu dulu, kamu semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hentikanlah mereka, iaitu menunggu, kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Katanya kemudian diseru, keluarkan ahli neraka. Ditanya berapa ramai dikeluarkan, maka diseru daripada setiap 1000 keluarkan 999. Lepas mereka disoal oleh Allah, hak masuk syurga, hak masuk neraka. Masuk neraka ni pula ada hak kekal, ada hak tidak kekal. Hak tidak kekal ni diseru lagi, akhriju ba'than nar, keluarkan kumpulan-kumpulan daripada neraka yang sudah habis, orang panggil dia tempoh mereka mendapat azab untuk dimasukkan ke dalam syurga. Fayuqal min kam, ada seorang tanya, malaikat tanya, berapa orang waktu baik ni, berapa orang? Maka dijawab oleh suara tadi, min kulli alfin 999.
Setiap 1000 orang keluarkanlah 999. Mana kata 1000 orang masuk neraka yang bakal dikeluarkan untuk masuk semula ke dalam syurga 999. Seorang aja hak kekal dalam neraka. Setiap 1000 orang. Kalau setiap 10,000 hak kekal 10 orang. Setiap 100,000 hak kekal 100 orang. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tu yang nak sebutnya. Qala fadhaka yawman yaj'alul wildana shiba. Nabi kata, maka hari itu menyebabkan kanak-kanak berubah menjadi tua. Wa dzalika yauma yukshafu an saq. Dan hari itu didedahkan kedahsyatan huru-hara kiamat. Hari itu hari apa dia? Hari manusia bangkit daripada kubur menghadap Allah Taala, hari manusia masuk neraka, hari manusia dikeluarkan. Hari itulah dahsyat dianya, yaj'alul wildana shiba. Budak-budak ni pakak berubah habis. Pakak berubah. Budak ke mana ada ubah? Budak tak ada ubah, tapi ubah ni kalau budak ada ubah tu menunjukkan something wrong. Dia kuat mikir lajak ke ni. Kuat mikir. Rambut hok itu jadi ubah. Atau tua-tua kata kalau tengok kerana demo ubah penuh, kuat mikir. Kuat mikir. Terlalu teruknya huru-hara kiamat menyebabkan budak-budak ni jadi tua. Allahu akbar. Itulah hadis yang kita baca, hadis yang ke-18. Nak sebut cerita manusia pertama mendengar sangkakala. Siapa dia? Pengembala unta yang sedang membaiki tempat minum untanya di tengah padang pasir. Bila dia dengar, dia mati. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu. Kisah yang ke-19 kita akan baca lepas pada ni. Ahli neraka yang paling ringan seksaannya. Hak ni kita biasa dengar dah. Ahli neraka hak paling ringan seksaannya, iaitu dipakaikan kasut daripada neraka gelegak otak. Kemudian kita akan baca kisah orang-orang yang menjadi monyet dan juga babi. Dululah lah ni tak ada dah. Ada dulu kisah Ustaz ingat tahun 95 96. Ada seorang penceramah di Malaysia ni. Dia ayat cerita. Dia terima panggilan tengah malam daripada rumah orang kaya. Suruh pergi menguruskan jenazah. Orang kaya tu mati. Dia pergi lah, dia tu email. Gigi masuk dari bilik, buka kain, tengok-tengok babi. Bukan orang. Terkejut dia. Tanya, siapa dia ni? Dia ayat tu lelaki dia. Bini tu kata suami dia berubah jadi babi. Wallahu a'lam betul ke tidak tapi dia cerita pengalaman dia. Kalau dia cerita orang kita tak percaya dah, tapi dia kata pengalaman dia. Boleh berlaku ke tak? Wallahu a'lam. Hak tu serah pada Allah Taala. Tapi zaman dulu ada golongan-golongan yang Allah Taala ubah mereka menjadi kera dan juga babi. Ada ulama kata Allah tidak ubah rupa mereka. Rupa mereka tetap rupa orang. Cuma perangai tu serupa perangai kera, serupa perangai babi. Yang nak kepada benda-benda yang kotor. Wallahu a'lam. Kita jumpa pada kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.